الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung daripada kitab Umdatus Salik, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman dalam agama dan taufik dan hidayah, dan menjaga kita daripada segala azab dan musibah dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Maka kita masih berada dalam bab Kitabul Bai', iaitu bab yang membicarakan tentang jual beli, dan kita telah sampai kepada bahagian yang mana penulis sedang membicarakan tentang syarat-syarat sahnya jual beli. Jadi kita telah membicarakan beberapa perkara yang mana tidak menjadikan jual beli itu sah, seperti seseorang itu menjual sesuatu yang najis. Jadi daripada syarat sah ini jual beli, dia mesti tahir, dia mesti muntafa'an bihi. Ini semua kita telah membicarakan sebelum ini. Pertama sekali, dia mesti benda yang suci. Perkara yang kedua, yakni dia mesti sesuatu yang bermanfaat. Ketiga, maqduran ala taslimihi, dia boleh menyampaikan barangan tersebut, bukan yakni sesuatu yang dirampas daripadanya ataupun sesuatu yang dia tidak dapat mendapatinya untuk menyerahkan kepada pembeli. Mamlukan lil aqidi, daripada syarat sahnya jual beli, seseorang itu mesti memiliki apa yang dia mahu jual. Kalau sekiranya dia tidak memiliki, maka tidak sah jual belinya. Aw liman nabal aqidu anhu, ataupun kalau sekiranya ada seseorang yang menjadi wakil untuk menjualkannya, maka tidak ada masalah. Walaupun wakil tidak memiliki, tetapi dia diwakili oleh si pemilik, maka sah jual beli tersebut. Akhir sekali, dia mesti maklum, sesuatu itu mesti diketahui. Tidak sah dalam Islam melakukan jual beli dengan perkara yang majhul, yang tidak diketahui. Nanti penulis akan memberi misal sebab kita belum sampai kepadanya. Kita telah sampai kepada bahagian yang mana penulis mengatakan wala yajuzu bai'ul marhuni duna idznil murtahin. Ini adalah dalam bab ini rahan, yang mana dalam bahasa kita mengatakan pajakan. Yani misalnya adalah saya misalan nak pinjam duit. Saya nak pinjam duit. Jadi saya datang ini kepada Zaid. Zaid mengatakan saya boleh pinjam ini wang tersebut, akan tetapi dengan syarat mesti memberikan kepada saya pajakan. Pajakan. Kenapa ini pajakan? Sebab kalau saya tidak dapat membayar hutang tadi, maka dia boleh mengambil barang pajakan itu dan menjualnya sebagai menebuskan yakni hutang. Jadi sekarang misalan saya meletakkan pajakan handphone. Saya mengatakan awak pegang handphone saya sebagai rahan, sebagai pajakan, dan dia memberikan kepada saya misalan $1,000 sebagai hutang. Maka saya nak kena bayar hutang tersebut pada waktu yang ditentukan. Taib, adakah dibolehkan bagi Zaid untuk menjual pajakan ini ataupun menggunakannya? Tidak dibolehkan sama sekali. Sebab ini adalah pajakan. Pajakan tidak boleh digunakan dan tidak boleh dijual, melainkan yakni diizini oleh orang yang hutang tadi, yang murtahin. Murtahin yakni yang melakukan yakni pajakan. Jadi di sini penulis ini mengatakan barang yang dipajakan tidak boleh dijual. Wala yabi'u wala bai'u ma lam wala yajuzu bai'ul marhuni duna iznil murtahin. Tidak dibolehkan kita menjual barangan yang dipajak melainkan dengan izin orang yang memajakinya. Wala bai'ul fuduli, tidak sah bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli ini jual beli fuduli, yang maksudnya satu orang ini misalan dia datang kedai kawan dia misalan. Lepas itu kawan dia pergi ke tandas, datang customer nak beli barang. Dia jual tanpa izin pemilik, kedai ataupun tanpa izin pemilik barangan. Maka orang ini dia menjual kepada orang lain dan dia tidak memiliki barangan yang dia jual dan dia tidak diwakili untuk menjual. Ini kita mengatakan bai' fuduli. Ini tidak sah. Maka di sini penulis mengatakan tidak sah melakukan bai' fuduli wa huwa an yabi'a mala ghairihi bi ghairi wilayatin wala wakalah. Jadi di sini penulis membicarakan tentang ta'rif, definisi bagi bai'ul fuduli. Apa yang ini ta'rifnya? An yabi'a mala ghairihi, dia menjual harta orang lain bi ghairi wilayatin, bi ghairi wilayah, yang mana dia tidak ada kekuasaan yakni ke atas
barangan yang dijual. Dia tidak ada kekuasaan, yakni dia tidak ada memiliki sama sekali. Tamam? Wala wakala, dan dia juga tidak diwakili, tidak memiliki dan tidak diwakili, melainkan kalau dia diwakili. Jadi misal mungkin sekarang misalan satu orang ini dimasuk kedai Zaid, dan Zaid mewakilkan orang ini, letaklah nama dia Ahmad ya. Zaid mewakilkan Ahmad, mengatakan, ya Ahmad, aku wakilkan kau, kalau sekiranya ada pelanggan yang ini datang, bolehlah engkau jual barang dalam kedai ini. Dia nak pergi tandas ini misalnya, ataupun dia ada urusan dan sebagainya. Maka di sini kita mengatakan Ahmad ini walaupun dia tidak memiliki barangan dalam kedai, akan tetapi ada wakalah, dia diwakilkan. Tamam? Jadi sama ada seseorang itu memilikinya ataupun diwakilkan untuk melakukan jual beli, sah. Tapi kalau sekiranya dia tidak memilikinya dan dia tidak diwakili, maka tidak sah jual beli tersebut. Wala bai'u ma lam yu'ayyan ka ahadil abdaini. Tidak sah kita melakukan jual beli yang tidak diketahui, ya, yang tidak ditakyinkan. Yakni seperti apa, salah seorang daripada hamba, satu orang ini dia mengatakan, aku jualkan kepada engkau salah seorang daripada kedua hamba ini dengan harga sekian. Si pembeli mengatakan, aku terima jualan yang ini tersebut, aku beli dengan harga sekian ataupun harga yang disebutkan. Ini kita mengatakan tidak sah, sebab akhirnya kita menanyakan soalan, yang mana satu dia beli? Adakah dia beli yang pertama ataupun yang kedua? Tidak, yang ini ditakyinkan mana satu, adakah yang pertama ataupun yang kedua. Maka ini tidak sah. Sama juga bila kita jual misalnya dua handphone, satu Nokia, satu Samsung. Datang customer, kita mengatakan, aku jualkan kepada engkau salah satu daripada handphone ini dengan $1,000. Customer terima yang ni penjualan tersebut, saya beli dengan harga tersebut. Tidak sah. Sebab yang ni dia tidak mengetahui sama ada yang dijual ini Nokia ataupun yang dijual Samsung. Melainkan kalau dia mengatakan, saya jual handphone ini, ini takyin. Saya jual ini handphone ini Nokia dengan harga sekian, saya terima. Khalas, kita mengatakan ini bai'u musyahadah. Musyahadah muayyan. Benda yang kita lihat dan dia adalah ditakyinkan. Yani kita mengetahui yang mana satu yang kita membelinya. Wala bai'u ainin ghaibatin 'anil ain. Tidak dibolehkan kita jual sesuatu yang tidak lihat yakni oleh mata. Tidak lihat oleh mata. Satu orang ada basikal misalan, dia nak jual basikal. Tapi kita tak pernah lihat basikal dia. Tak pernah lihat sama sekali. Sama ada basikal apik ke, basikal mountain bike ke dan sebagainya. Dia mengatakan, saya jual basikal saya di rumah saya dengan harga $1,000. Kita pun tak tahu ini akhir ini basikal jenis apa. Dia mengatakan ni rahsia. Awak beli saja. InsyaAllah yang ni awak akan tahu ini sekejap lagi. Surprise. Ini tidak sah. Sebab apa? Kita tidak, belum lagi kita lihat, kita tak tahu apa yang kita beli. Kita bayar yang ni harga $1,000 sekali keluar yang ni basikal apik sebagai misal. Maka ini ada penipuan di dalamnya. Maka Islam meletakkan hukum ahkam supaya tidak berlaku penipuan. Tidak sah seseorang itu menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Tidak sah seseorang itu jual sesuatu yang majhul, tidak diketahui. Tidak sah kita jual sesuatu yang tidak dilihat, tidak diketahui sama sekali. Maka ini semua boleh mendatangkan al-gharar. Dalam bahasa Arab kita mengatakan boleh mendatangkan yang ini penipuan. Maka Islam ini mengharamkan jual beli seperti ini dan tidak sah. Wala bai'u 'ainin ghaibatin 'anil 'ain. Tidak ada yang dapat dilihat. Bi'tuka thawbal marwaziyya alladhi fi kummi. Satu orang ini dia mengatakan, aku jual kepada engkau sejenis yang baju yang ini marwazi. Yang ini sejenis yang ini baju. Yang mana baju tersebut yang ini dalam yang ini aku punya kom ini bahagian apa? Kita punya bahagian lengan ini, ke tangan ini. Satu orang dia sembunyikan baju ke dalam bahagian ke lengannya. Lepas itu dia jual baju di dalam. Orang yang nak membeli ini tak lihat. Ini kita mengatakan tidak sah. Wal farasal adham alladhi fi istabli. Dia nak jual kudanya. Kuda al-adham. Kuda yang ni jenis yang ni hitam. Yang ada di stable. Stable ini dia adalah tempat kuda ya. Dalam bahasa Inggeris kita panggil stable. Stable. Tapi orang yang nak beli ini tak pernah lihat ini kuda tersebut. Kita mengatakan tidak sah. Fa in kana al-mushtari ra'aha qabla dhalik. Tapi kalau sekiranya si pembeli ini sudah lihat sebelum ini, yakni semalam dia dah ziarah rumah orang ini, dah lihat kudanya. Biasa kuda dalam satu hari tak berubah. Tak ada masalah. Melainkan kalau makanan, beza ya. Tapi kalau kuda, kita lihat kudanya semalam. Jadi kita dah nak beli dah. Hari ini kita datang, kita melakukan akad, kudanya tak ada dalam majlis, tak ada masalah. Sebab kita sudah lihat ini kuda.
kita sudah mengetahui tentang kuda tersebut, warnanya, jenisnya, semua ini kita dah lihat dah. Khalas. Kita dah naiknya pun. Maka tidak ada masalah. Dia sah. Walaupun kuda itu tidak ada dalam majlis. Dalam majlis, jual beli. Sebab dia sudah melihat ra'aha qabla dhalika. Wahiya mimma la yataghayyaru fi muddatil ghaibati ghaliban. Syaratnya adalah benda yang dijual, dia mesti benda yang kebiasaannya dia tidak akan berubah pada waktu itu. Yang ni misalan 3 hari lepas kita lihat basikal. 3 hari lepas. Lepas 3 hari kita mengatakan kepada Ahmad, wahai Ahmad, aku nak beli kau punya basikal yang di rumah itu. Kita dah tahu dah. Maka Ahmad jualkan kepada kita $300. Kita mengatakan aku terima. Aku beli dengan harga tersebut. Baik, ini kita mengatakan sah. Kenapa? Basikal 3 hari yang ini tidak berubah. 3 hari tidak ada berubah. Berbeza dengan makanan. Berbeza dengan makanan. Kalau satu orang itu yang ini dia jual, yang ini roti, yang ini sebagai misal. Dan roti ini misalan, dia berubah. Kalau roti 2 minggu misalan. Dia nak beli yang ini roti, yang ini 2 minggu lepas yang dia lihat yang ini dekat dapur. Maka sekarang kita mengatakan ini tidak sah. Sebab selepas ini 2 minggu dia berubah. Dia mungkin yang ini sudah rosak. Maka ini tidak sah. Tetapi benda seperti basikal, handphone, kuda, kita mengatakan 3 hari. Melainkan yang ini kalau misalnya yang ini 2 tahun. 2 tahun. Sini kita mengatakan ada berlaku yang ini perubahan. Maka ia tidak sah. Mungkin yang ini kuda tersebut yang ini sudah tidak sama. Mengalami yang ini penyakit dan sebagainya. Taib. Jadi di sini penulis mengatakan fi muddatil ghaibati ghaliban jaza. Kalau ikut ini kepada kebiasaan, dia tidak rosak, maka dibolehkan kita melakukan akad seperti itu walaupun dia bukan musyahadah dalam majlis, tapi dia sudah lihat ini sebelum itu. Wala ba'a urmata hintatin wa nahwiha wa hiya musyahadatun. Walam yu'lam kailuha aw ba'a syai'an bi'urmati fiddatin musyahadatin walam yu'lam waznuha. Jaza wa takfir ru'yah. Sekarang ini penulis yang membicarakan perkara yang agak berbeza sedikit. Sekarang ini misalan satu orang dia ada beg. Urmah ini dia macam dalam bahasa Inggeris kita panggil purse ya. Urmah ni dalam bahasa Masri. Dia macam beg kecil. Urmah. Sekarang satu orang ini dia letak ini hinta, iaitu gandum. Gandum ini dalam beg. Tapi kita tidak mengetahui dia punya timbangan ataupun dia punya cupakan. Tapi kita lihat gandum sebesar begini dalam beg ini. Adakah dibolehkan kita membelinya? Dibolehkan. Walaupun kita tidak mengetahui beratnya, walaupun kita tidak mengetahui cupakannya. Tetapi syaratnya adalah kita sudah melihat musyahadah. Tamam? Kita lihat beg, kita lihat gandum dalam beg. Walam yu'lam kailuha. Walaupun kita tidak mengetahui cupakannya. Au ba'a syai'an bi'urmati fiddah. Sama juga kalau kita nak beli dinar. Perak ya. Kita nak beli perak. Silver. Dalam beg kecil. Musyahadah. Tapi kita lihat dalam beg itu ada silver. Walam yu'lam waznuha. Tapi kita tidak mengetahui beratnya ini berapa. Satu orang datang yang beg mengatakan aku jualkan kepada engkau silver ini ataupun perak ini dengan harga sekian. Kita mengatakan aku belinya dengan harga tersebut. Sah yang ini jual beli wa takfir ru'yah. Cukup dengan penglihatan walaupun kita tidak mengetahui al-wazn. Kita tidak mengetahui timbangannya. Berapa timbangannya. Sama ada 100 gram ke, 200 gram ke, 300 gram ke. Tapi kita melihatnya. Beza kalau kita tidak melihat maka ia tidak sah. Kalau kita mengatakan kita nak jual sesuatu yang tidak ada dalam majlis, tidak dilihat, maka ini tidak sah. Wala yasihu bai'ul a'ma. Penulis ini mengatakan tidak sah orang yang buta melakukan jual beli sebab dia tidak lihat. Dia tidak lihat. Ini boleh berlaku penipuan yang terhadapnya. Maka Islam meletakkan hukum ini untuk menjaganya. Wa tariquhu at-tawkil. Jadi bagaimana seorang yang buta nak jual beli? Dia melakukan perwakilan. Dia wakilkan orang yang lihat sebagai anak dia sebagai misal untuk melakukan jual beli. Dia tidak melakukan jual beli. Wa yasihu salamuhu. Akan tetapi kalau bai'us salam sah daripada orang yang buta. Sebab bai'us salam dia bukan benda yang dilihat, tetapi dia yang benda yang disifatkan. Ini yang penulis mengatakan bi'iwadin fi zimmatihi. Dia adalah benda yang disifatkan. Satu orang nak jual handphone, tapi handphone tak ada dalam majlis. Tapi dia menifatkan, dia mengatakan handphone jenis Nokia begini dan harganya adalah sekian. Khalas. Orang itu dia tidak lihat, dia dengar.
Dia tahu ini adalah sifatnya sedemikian, dia bayar harganya dalam majlis, dan selepas itu yakni datang handphone. Jadi jual beli yakni salam sah ini daripada orang buta, sebab penglihatan bukan menjadi syarat, tapi berbeza dengan bai' musyahadah. Kalau sekiranya jual beli benda yakni yang di depan mata tidak sah daripada orang yang buta, maka dia perlu yakni mewakilkan orang lain untuk melakukan jual beli tersebut. Selepas itu penulis yakni mengatakan faslun fir riba. InsyaAllah kita tangguhkan yakni pada pengajian yang akan datang, sebab bab yakni riba ini agak panjang sedikit. InsyaAllah ta'ala kita jumpa lagi insyaAllah pada Khamis depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.